Tapi apa yang berlaku tadi mempunyai kesan yang panjang, sekurang-kurangnya untuk tahun depan. Kerana ini adalah belanjawan untuk tahun depan. Perkara ini bukan sahaja selesai sekarang, tapi apa sahaja yang boleh berlaku setakat ini, selepas ini, kita bakal saksikan impaknya untuk jangka masa panjang kepada politik, ekonomi dan arena sosial negara juga. Saya mahu kembali bersama dengan Dr. Syahirah Said Sheikh, penganalisis politik. Assalamualaikum Doktor, bertemu kembali kita. Akhirnya berita gembira. Bergantung kepada apa yang anda harapkan. Jika anda menyokong belanjawan 2021, berita gembira kerana ia sudah pun diluluskan, Doktor. Tapi saya nak dapatkan sikit pencerahan daripada Doktor, kerana ada yang mengatakan bahawa selepas ini dari segi teknikal dan proseduralnya di Dewan Rakyat sudah pun lepas, sudah pun disokong. Kemudian kata speaker dibawa ke peringkat jawatan kuasa. Ada yang mengatakan secara teknikalnya ada kemungkinan lagi komponen belanjawan ini, RUU ini masih lagi boleh ditentang di peringkat jawatan kuasa. Ada yang mengatakan bahawa peruntukan-peruntukan untuk sesetengah kementerian boleh tidak disetujui di peringkat jawatan kuasa. Dari segi prosedurnya dan perundangannya, Doktor, betul ke apa yang kita berjangkakan selepas ini di peringkat jawatan kuasa? Okey, selalunya terima kasih Lokman di atas persoalan tersebut. Ya, ianya memang satu persoalan sebab selama ini kita selalu lihat bahawa belanjawan diluluskan dengan mudah, ya. Tetapi kali ini kita dapat lihat bahawa ianya ada sedikit banyak sebenarnya drama-drama yang telah berlaku tadi, tetapi dalam secara keseluruhannya kita dapat melihat bahawa setiap ahli majlis ahli parlimen menunjukkan semangat setiakawan dan juga lebih mementingkan kemaslahan ataupun kesejahteraan rakyat lah berbanding dengan semangat parti kalau kita dari itu. Kita akan ada selepas ini proses jawatan kuasa di peringkat jawatan kuasa selama 3 minggu. Dan selalunya jawatan kuasa ini lebih kepada refining ataupun memperincikan perkara-perkara dan persoalan-persoalan yang telah diberikan. Tadi banyak tentang bagaimana pelaksanaan yang akan dibuat. Dan saya amat kagum melihat bagaimana banyak yang persoalan yang besar dan menunjukkan bahawa ianya betul-betul Kementerian Kewangan betul-betul mendengar suara akar umbi, ya. Macam bagi soalan terjawab begitu kan. Kita tengok dari segi KWSP, dari segi untuk semua petugas, ya, frontliner semua dapat, ya. Dari segi belia dapat daripada 50 kepada RM100. Ini perkara yang saya memang suarakan sebelum ini, ya, dan mungkin beberapa hal lagi yang Kementerian Pengajian Tinggi boleh teliti dan juga boleh bawa, ya. Dan penelitian itu akan dibuat waktu jawatan kuasa. Tapi dari segi asasnya memang ianya tidak diubah. Kalau dari segi kita tengok dari segi pertanian, dari segi nelayan, ya, dan juga lebih ramai kumpulan sasa yang rentan akan dapat. Okey, dan juga saya amat tertariklah apabila disebut bila frontliner ni ada suara demokrasi yang begitu besar untuk golongan Grab Food yang selalu hantar makanan kat kita, Grab, Foodpanda, ya. Adik-adik, anak-anak yang buat kerja part time, buat kerja full time untuk menghantar makanan. Ini adalah satu perkara yang menunjukkan bahawa ahli parlimen, demokrasi yang kita ada, walaupun orang kata kerajaan ini lemah. Kenapa kita sebut kerajaan lemah? Kerana selama ini kita selalu ada satu kerajaan yang mendominasi, tetapi sekarang ini lebih kepada kerajaan yang perlu menitik beratkan negosiasi daripada dominasi. So itu adalah sebenarnya memenangkan rakyat, ya. Sebab rakyat sekarang semua ahli parlimen masing-masing mahu tunjukkan bahawa mereka semua adalah ingin membawa suara rakyat ke depan. Ya, Elang Perumahan, Sabah, Sarawak dan Semenanjung untuk pegawai kerajaan akan disamatarakan dan sebagainya. Dan semua yang disebut, okey, adalah menjurus kepada kepentingan rakyat. Okey. Doktor, secara mudahnya kita bagi orang di luar sana, termasuk saya sendiri faham. Antara persoalan yang mereka tanyakan adalah di peringkat jawatan kuasa ini kerana prosesnya sangat teknikal dan sangat rumit untuk kita faham. Prosedurnya
persoalan utama yang ditanyakan oleh saya kira ramai orang di luar sana, adakah mampu lagi belanjawan 2021 ini dikalahkan di peringkat jawatan kuasa atau tidak mampu? Setakat yang saya tahu ya, maafkan saya kalau mungkin nanti pegawai orang yang pakar dalam perundangan akan boleh beri jawapan. Tapi sebenarnya suara parlimen, unit parlimen itu adalah yang utama ya, yang fundamental ya. Yang lainnya adalah lebih kepada perincian yang lebih meneliti ya. Setiap persoalan dan juga setiap yang telah ditambah baik ya. Ianya lebih kepada peringkat meneliti. Doktor, kita lihat kali ini belanjawan ini amat divisive, mungkin lebih divisive daripada mana-mana belanjawan pada tahun-tahun sebelumnya yang diluluskan dengan begitu selesa. Kita lihat perdebatan, tentangan dan sebagainya agak hangat. Dan pada sebelum ini muncul juga seketika soalan yang amat kredibel, iaitu boleh ke tidak kita luluskan. Soalan itu sudah pun terjawab hari ini, kita sudah perlu luluskan. Tapi melangkaui belanjawan 2021, bagaimanakah kerajaan memupuk semangat perpaduan yang lebih kukuh dan erat dalam kalangan pembangkang dan juga kerajaan, kerana yang diwarisi ini adalah satu parlimen dan Dewan Rakyat yang agak terbahagi, agak divisif. Bagaimana kita boleh menjadikan situasi ini lebih baik dan perpaduan itu boleh dipupuk dengan lebih erat gerak ke hadapan untuk sebarang dasar lain kita rangka selepas ini dan diluluskan dengan selesa oleh kerajaan? Itulah kalau ikut dari segi kalau jawatan kuasa ya, kalau kita tengok, saya tengok graf dekat jawatan kuasa bajet ya, yang ada di sini adalah dia merangkumi semua parti ya, dan mereka adalah lebih kepada memperincikan ya. Okey, doktor, ramai yang mengatakan bahawa persoalan berkenaan dengan belanjawan 2021 ini akan lulus atau tidak, ia tidak begitu selesa kali ini. Tapi ramai yang mengatakan bahawa ini adalah tanda-tanda sistem demokrasi kita semakin sihat, kerana kita tidak ada lagi satu gagasan kerajaan atau parti yang terlampau berkuasa dalam kerajaan. Dan ramai yang mengatakan bahawa ini adalah proses pematangan demokrasi untuk kita mencapai tahap demokrasi yang mungkin disaksikan di Amerika Syarikat ataupun Britain, di mana kerajaan, ahli parlimen kerajaan ada boleh membangkang dan ahli pembangkang boleh menyokong. Adakah Datuk merasakan bahawa ini adalah growing pains? Kesusahan ini, kerajaan tidak begitu selesa ini sebenarnya adalah sihat untuk sistem politik yang lebih terbuka bergerak ke hadapan. Ya, ini yang saya ingin tekankan ya. Saya sebagai ahli sebagai penganalisis politik percaya bahawa ini adalah merupakan proses kematangan demokrasi di daerah Malaysia. Kita sudah tidak berpastikan setengah ketua dan semuanya anggota tunduk ikut tunjuk. Alright? Sekarang ni kita sudah berubah lebih kepada suara rakyat, okey, dan salah satu sebabnya semuanya di hujung jari. Rakyat dapat melihat apa yang jadi di dalam parlimen. Tadi pun ada orang yang mengatakan biar rakyat tengok siapa yang bangkang dan sebagainya. Okey, dia menunjukkan bahawa kuasa rakyat walaupun tak nampak dari segi jawatan dan sebagainya, ianya lebih pada kuasa persepsi, dan nampak bahawa kebanyakan ahli parlimen walaupun tidak bersetuju di antara satu sama lain, sekarang ni sedang melakukan pengurusan persepsi. Alright? Ini menunjukkan bahawa mereka semua adalah champion for the people. Ya. So bagi saya, apa yang terjadi sekarang adalah satu yang baik, iaitu kita menuju ke demokrasi yang matang. Tapi sudah tentu apabila kita ingin membuat satu leap demokrasi itu, dia ada banyak cabaran dan ranjau, dan kita semua terutamanya ahli-ahli parlimen perlulah berhati-hati. Kiranya buat apa-apa tindakan, rakyat memahati itu satu, dan pastikan ianya tidak menjejaskan masa depan negara. Doktor sudah masuk sedikit kepada soalan saya yang terakhir berkenaan dengan rakyat dan persepsi rakyat. Saya tahu doktor adalah antaranya pakar sains politik yang banyak meneliti kepada persepsi rakyat dan persepsi lain-lain. Selepas belanjawan ini kita lihat, kalau kita tengok di komen-komen di media sosial dan sebagainya, rakyat agak terbahagi, divided antara yang menyokong belanjawan 2021, antara yang tidak menyokong. Seolah-olah seperti kita ni Amerika Syarikat, di mana selepas pilihan raya presiden itu keadaan jadi lebih divisif kerana ada yang menyokong pihak A, ada yang menyokong pihak B. Ini cabaran
untuk kerajaan bergerak ke hadapan, kerana mereka bukan sahaja perlu menggembelingkan tenaga dalam peringkat Dewan Rakyat dalam kalangan ahli parlimen, tapi penting juga mereka untuk menyatukan rakyat, sekurang-kurangnya majoriti sebahagian besar rakyat untuk menyokong dan gembira. Jadi bagaimana kita heal division ini, Doktor? Okey, saya nampak kebanyakan rakyat happy, ya. Berterima kasih kerana bersyukur kerana tak perlu nak menghadapi drama kepimpinan politik yang dengan lebih lanjut. Okey, sebelum yang penting bukanlah kerana mereka sokong sangat, ya, kepimpinan ataupun tak menyokong sangat. Ianya lebih kepada sekarang ni waktu COVID, okey, kalau macam kita punya Tan Sri DG Kesihatan pun, cara dia bercakap ianya lebih kepada tunggulah, ini bukan masanya untuk berpolitik, ya, ataupun pilihan raya, ya. So kalau kita tengok yang tidak menyokong, mungkin juga mereka juga ada alliance dengan parti-parti pembangkang ataupun ada perkara-perkara yang mereka betul mahukan tapi mereka tak dapat. Ya. So contohnya seperti kita pun tak tahu lagi apa yang akan jadi kepada JASA. Masih ramai yang belum clear apakah itu peranan JASA. Kalau kita tengok dari segi apa yang telah diterangkan oleh menteri, yang berhormat menteri, dia mengatakan bahawa ianya lebih kepada untuk mendekati rakyat, okey, dan juga memperbaiki hubungan teknologi dan sebagainya dengan rakyat dan akan diletakkan di daerah-daerah, okey, dan juga untuk meningkatkan semangat patriotik. Okey, semangat patriotik ni macam mana? Adakah ianya lebih kepada nak divide kita sebagai Malay first, Indian first, Chinese first, ataupun kita nak ke arah Malaysian first? Okey, dan saya harap lebih kepada Malaysian first lah. So kalau kita tengok dari segi division ni, memang tidak boleh kita kontrol dan kita tak sepatutnya kontrol pun, ya. Dan apa yang mereka rakyat ada sekarang ini adalah menunjukkan demokrasi yang betul. Dan kalau rakyat mempunyai pendapat, tadi saya ada kelas sewaktu pada pukul 3 tadi, ya. Saya sendiri saya juga menyuruh, ya, meminta pelajar-pelajar diploma mengetahui tentang bajet kerana itu adalah hak mereka, apa yang mereka dapat. Ya. Okey. Terima kasih Dr. Sharifah Syairah Said Sheikh, penganalisis politik. Kita akan berhenti rehat seketika. Terima kasih kerana perkongsian dan kupasan itu pasca Belanjawan 2021 diluluskan di Dewan Rakyat.